Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Kalau nak tahu lagu tersebut, tekan link. Saya dah sediakan link di bawah untuk adik-adik tengok lagu penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saya, Ustaz Akmal, dalam PDBR Pendidikan Islam tahun 2. InsyaAllah pada hari ini kita nak belajar tajuk Malaikat yang Setia. Malaikat ialah makhluk yang diciptakan Allah daripada cahaya. Malaikat tidak berjantina. Beza dengan kita, saya lelaki, kita ada perempuan, lelaki. Itu sahaja, tak ada lebih dari itu. Mempunyai tugasan yang pelbagai dan sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Ada 4 ciri malaikat yang kita ketahui pada hari ini, iaitu makhluk yang diciptakan daripada cahaya. Yang kedua, tidak berjantina. Yang ketiga, ada tugasan yang pelbagai. Mungkin lebih kurang sama dengan kita sebab kita ada banyak tugas, betul tak? Nak PDPR lah, nak Google Meet lah, nak buat kerja rumah lah, nak tolong mak lah, tolong bapak lah, jaga adik lah. Dan antara matlamat kehidupan kita, kita ingin jadi seorang yang sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Jadi, soalan saya, bagaimanakah para malaikat menjalankan tugas mereka? Kita lihat kepada dalil yang menunjukkan bahawa adanya malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Surah Al-Baqarah ayat 285. Maksudnya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Dan kalau adik-adik nak tahu, sebenarnya malaikat ni banyak, terlalu banyak bilangannya. Tapi malaikat yang kita wajib ketahui hanya ada 10 sahaja. Yang kita wajib ketahui ada 10. Kita tengok daripada gambar ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 malaikat yang kita wajib ketahui. Malaikat pertama yang kita tahu adalah malaikat Jibril. Kita tengok mouse. Jibril. Dan antara tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail. Mikail menurunkan hujan dan rezeki. Baik, malaikat yang ketiga adalah malaikat Israfil. Dan tugas malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Apa itu sangkakala? Malaikat Israfil ni, bila dia meniup sangkakala, maka akan berlakulah kiamat. Hari terakhir kita di dunia ini, dan kita akan dimatikan, dihidupkan semula di padang mahsyar. Baik, tugas malaikat Israel pula adalah mencabut nyawa. Baik, malaikat yang kelima. Malaikat yang kelima adalah malaikat Raqib dan Atid. Raqib dan Atid ni malaikat yang mencatat amalan baik. Raqib mencatat amalan baik. Atid merangkat mencatat amalan buruk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, malaikat Ridwan dan Malik. Tugas malaikat Ridwan dan Malik ni, Ridwan menjaga syurga. Syurga yang kita idamkan, semua nak masuk syurga. Adakah?
orang yang nak masuk neraka. Tak ada. Tak ada di dunia ini orang nak masuk neraka. Semua masuk syurga. Dan malaikat Malik tugasnya adalah menjaga neraka. Pastikan amalan kita tidak membawa kita ke neraka. Pastikan nanti kita berbaris. Kita berbaris nak masuk ke syurga, bukan berbaris nak masuk neraka. Baik, malaikat yang terakhir adalah malaikat Munkar dan Nakir. Dua malaikat ini tugasnya adalah menyoal orang mati di alam kubur. Mereka yang bertugas bertanya kepada orang di dalam kubur nanti. Orang matilah dalam kubur. Bukan penggali kubur, dia tak tanya penggali kubur. Penggali kubur hidup lagi. Kita cerita tentang orang yang mati. Munkar dan Nakir akan bertanya soalan kepada orang yang mati dalam kubur. Baik, tindakan yang membuktikan diri kita ini beriman terhadap malaikat. Yang pertama, kita tengok macam mana kita nak beriman kepada malaikat Jibril adalah kita pastikan kita sentiasa membaca Al-Quran. Apa kaitan Ustaz malaikat Jibril dengan Quran? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Jadi bila kita membaca Al-Quran, secara langsung kita sedang membaca wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Yang kedua, untuk bersyukur kepada malaikat Mikail, kita hendaklah sentiasa bersyukur, bersedekah dan membantu orang lain yang memerlukan. Apa kaitan dengan malaikat? Malaikat Mikail kan tadi menyampaikan rezeki. Jadi kita pun menyampaikan rezeki kita kepada orang lain. Tindakan kita untuk beriman kepada malaikat Israfil adalah kita haruslah hidup bersikap sederhana di dalam kehidupan kita. Kemudian untuk malaikat Israel, kita hendaklah sentiasa menziarahi orang yang sakit, untuk sentiasa mengingatkan diri kita bahawa kita tidak lama lagi akan mati dan kita tidak sentiasa akan sehat. Itu kita kena ingat. Satu hari nanti kita akan meninggal dunia. Untuk tindakan kita bagi membuktikan keimanan kita terhadap malaikat Raqib dan Atid adalah sentiasa kita melakukan kebaikan, sebab malaikat Raqib tadi mencatat kebaikan. Dan untuk kita membuktikan keimanan kita kepada malaikat Atid, hendaklah kita menjauhi dosa, sebab yang mencatat dosa kita adalah malaikat Atid. Bagi malaikat Ridwan dan Malik, kita haruslah berusaha untuk menjadi ahli syurga. Bagaimana? Dengan taat perintah Allah, taat perintah Rasul, meninggalkan segala larangan Allah. Untuk malaikat Munkar dan Nakir, kita haruslah menziarahi kubur. Tapi kena ingat, musim pandemik sekarang ni, kalau kita tak silap, pihak Jabatan Agama Islam dah mengeluarkan aktiviti menziarahi kubur ni dilarang. Jangan dulu kita ziarahi kubur. InsyaAllah ada masa lain nanti kita lawat. Rumusannya, kita beriman dengan para malaikat dengan mengenali nama dan tugas mereka. Itu yang penting. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kenalilah para malaikat dan tugas-tugas mereka. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.